Pada 15 September 2017, sekitar jam 4.30 petang, seorang remaja berusia 16 tahun bernama Arjuna dari kawasan Muara Jawa, Kalimantan Timur turun ke jeti sungai untuk membersihkan diri selepas bekerja di kawasan perladangan. Dia dikatakan melangkah ke bawah jeti sebelum berenang kira-kira 20 meter dari tebing jeti. Namun secara tiba-tiba, seekor buaya muncul dan menyerangnya sebelum menyeret tubuh remaja itu ke bawah permukaan air. Penduduk yang berada di sekitar kawasan hanya sempat melihat kelibat tubuhnya naik seketika sebelum hilang semula di bawah arus. Operasi pencarian digerakkan segera untuk mencarinya, tetapi semua usaha pada hari itu gagal menemukannya. Pada keesokan harinya, seorang lelaki bernama Supriyanto yang mengaku dirinya pawang buaya dari Kutai Kartanegara tampil menawarkan diri untuk membantu mencari jasad Arjuna. Dia mendakwa mempunyai kemampuan untuk memanggil buaya atau memaksa haiwan itu melepaskan mangsa, lalu meminta izin untuk turun ke sungai bagi melakukan pencarian mengikut caranya sendiri. Berita tentang kehadiran pawang buaya ini tersebar dengan pantas. Ratusan penduduk setempat mula berkumpul di jeti ingin menyaksikan sendiri bagaimana lelaki itu melakukan ritualnya. Semua mata tertumpu kepada Supriyanto yang sedang bersiap di tepi air. Hanya berbaju seluar pendek hitam, dia perlahan-lahan berenang menjauhi tebing. Ada tadi sini. Sini dia. Pacu berenang. Pada mulanya gerakannya terkawal. Dia menenggelamkan kepala ke dalam air beberapa kali, seakan memerhati keadaan dasar sungai sambil cuba mencari petunjuk tentang lokasi Arjuna. Sesekali kedengaran jeritan amaran daripada penduduk di situ. Ada yang memanggilnya supaya tidak berenang terlalu jauh dan ada juga yang mengingatkannya agar berhati-hati. Namun Supriyanto tetap bergerak ke depan beberapa meter demi beberapa meter sehingga dia berada di kawasan sungai yang lebih dalam. Oh iya. Besarnya. Ketika Supriyanto cuba berpusing untuk kembali ke arah tebing, tubuhnya tiba-tiba tersentak kuat dari arah belakang, seperti ditarik sesuatu dari dasar air. Dia sempat menggerakkan tangan ke permukaan, namun hanya dalam beberapa saat. Beberapa saksi mendakwa melihat pusaran air kecil di sekelilingnya sebelum tubuhnya hilang daripada pandangan. Penduduk di tebing menjerit memanggil namanya, tetapi permukaan sungai kembali tenang. Apa yang berlaku selepas itu hanyalah usaha penduduk dan pasukan mencari untuk mengesan kedudukan terakhirnya. Pada hari pertama kejadian, polis telah melarang Supriyanto untuk turun ke sungai. Namun ketika dia mendapat berita bahawa Arjuna telah diserang buaya, Supriyanto menyatakan bahawa dia sukarela untuk membantu mencari remaja itu di dasar sungai. Polis dan pasukan penyelamat menolak permintaannya kerana tidak mahu mengambil risiko kematian kedua akibat serangan buaya di Muara Jawa. Keesokan harinya, Supriyanto tetap turun ke sungai ketika pihak polis dan pasukan penyelamat sedang sibuk mencari mayat Arjuna. Apa yang lebih mengejutkan, laporan kemudian menyatakan bahawa Supriyanto bukanlah pawang buaya, tetapi seorang dukun persembahan kuda tradisional jalanan. Akhirnya kedua-dua jenazah ditemukan sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Jenazah tersebut adalah Arjuna dan Supriyanto sendiri. American 11, are you trying to call? Traffic is erratic again. Problem, where are you riding? Pada 11 September 2001, kira-kira jam 8.46 pagi, pesawat American Airlines Flight 11 merempuh menara utara World Trade Center di New York, Amerika Syarikat. Pesawat itu menghantam pada tingkat 93 hingga 99, menyebabkan semua yang berada di atas zon impak terperangkap dalam situasi yang amat mengerikan. Hentaman itu merosakkan teras bangunan dan memutuskan kesemua laluan kecemasan. Mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi kini terperangkap tanpa sebarang jalan untuk melarikan diri, dikelilingi api
dan asap tebal. Amat sukar untuk dibayangkan satu detik genting yang menelan segala peluang untuk terselamat. Dalam keadaan yang semakin tidak terkawal, saksi dari luar bangunan sempat merakam kelibat seorang lelaki di tingkat 105 yang didakwa sedang merakam detik-detik akhir dari sebuah tingkap yang sudah dipenuhi asap tebal. Saksi itu turut mendakwa melihat dia memegang sebuah kamera video berwarna perak merakam keadaan di dalam dan di luar ruang yang sudah tidak selamat. Dari ketinggian hampir 100 tingkat, dia menghalangkan kamera ke arah rakannya di sebelah kanan, kemudian ke kiri sebelum menurunnya ke bawah, seakan memberi isyarat bahawa itu mungkin rakaman terakhirnya. Dari sudut pandang rakaman itu, ia mungkin memberikan gambaran paling dekat tentang apa yang difikirkan dan dirasai oleh mereka yang terperangkap, bagaimana mereka cuba memahami apa yang sedang berlaku, dan bagaimana mereka berdepan detik sukar yang tiada pengakhiran. Namun sehingga hari ini, tiada arsip rasmi yang menyimpan rakaman ini. Ia tidak ditemui dalam simpanan keluarga, tidak muncul dalam dokumentari, dan tidak dikesan dalam mana-mana usaha pengumpulan bahan sejarah. Pencarian oleh penyelidik bebas serta komuniti atas talian juga tidak membuahkan hasil. Ada teori yang menyatakan bahawa kamera itu mungkin musnah bersama pemiliknya atau disorokkan kerana kandungannya terlalu mengerikan untuk ditayangkan. Kisah ini sering membuat orang terfikir dan tertanya-tanya tentang apa yang berlaku. Apakah mesej yang ingin disampaikan? Apa yang bermain dalam fikirannya sewaktu merakam? Lebih menakutkan ialah hakikat bahawa mungkin ada ramai lagi mangsa yang turut merakam detik terakhir mereka dari dalam menara. Rakaman yang hilang buat selama-lamanya apabila kedua-dua bangunan runtuh sepenuhnya. Januari 2001, seorang artis terkenal dari Brazil, Xuxa, muncul di atas pentas sebuah rancangan siaran langsung dengan tema angkasa. Program itu dinamakan Xuxa Park, diterbitkan oleh rangkaian Radio Globo dan popular dalam kalangan kanak-kanak kerana gaya persembahannya yang penuh warna, tarian, permainan serta set yang bercirikan dunia futuristik. Sejak mula disiarkan pada musim panas tahun 1994, Xuxa Park terus mencatat sambutan yang kukuh sehingga memasuki alaf baru. Tiada tanda ia akan berhenti daripada menjadi rancangan hiburan utama kanak-kanak di Brazil, melainkan berlaku sesuatu di luar jangkaan. Pada hari itu, kira-kira 300 kanak-kanak hadir untuk mengikuti persembahan secara langsung. Xuxa memimpin setiap segmen dengan penuh tenaga. Mereka bermain pelbagai permainan, menonton animasi dan menyanyikan lagu-lagu yang menjadi identiti rancangan itu. Menjelang penghujung siaran, semua kru dan penari berkumpul di atas pentas untuk menutup episod dengan sebuah lagu terakhir, tanda penutup bagi satu lagi rakaman mingguan. Namun dalam tempoh yang singkat, suasana ceria bertukar menjadi satu pemandangan yang gelap dan menakutkan. Rakaman menunjukkan keadaan pentas hanya 1 minit selepas lagu penutup bermula. Keseluruhan ruang yang sebelum itu terang benderang berubah menjadi kawasan yang hampir tidak dapat dikenali, dipenuhi asap tebal dan api yang merebak dengan pantas. Peralatan kamera juga hampir musnah, tetapi sempat merakam detik-detik awal kemusnahan itu. Punca kebakaran dikenal pasti bermula daripada hiasan kapal angkasa di pentas. Api mula menyambar ketika Xuxa baru sahaja meninggalkan bahagian itu. Penari masih meneruskan persembahan tanpa menyedari bahaya di belakang mereka. Seorang petugas cuba memadam kebakaran, namun usaha itu gagal kerana api merebak dalam masa yang sangat singkat, hanya dalam beberapa saat sahaja. Keadaan menjadi lebih genting apabila sebuah roda Ria Mini
salah satu tarikan popular rancangan itu berada bersebelahan dengan kapal angkasa yang sedang terbakar. Pada waktu itu, seorang kanak-kanak masih berada di dalam tempat duduknya ketika api semakin marak. Beberapa petugas yang berada berhampiran segera bergegas ke arahnya dan berusaha membuka kunci keselamatan tempat duduk itu. Dalam suasana panik, mereka akhirnya berjaya membawanya keluar dan memindahkannya ke kawasan selamat. Siasatan kemudian mendapati kebakaran berpunca daripada kegagalan litar pintas elektrik pada salah satu komponen probe. Sebahagian besar struktur kapal angkasa itu diperbuat daripada bahan yang sangat mudah terbakar, menjadikan nyalaan merebak dengan pantas. Namun daripada hampir 300 kanak-kanak dan semua petugas di lokasi, kesemuanya berjaya keluar dengan selamat. Walaupun ada yang mengalami kecederaan, tiada kehilangan nyawa direkodkan. Satu-satunya kehilangan besar ialah rancangan itu sendiri. Episod hari itu menjadi episod terakhir dalam sejarah Shuja Park yang dihentikan serta-merta selepas insiden itu. (23 November 2025) sekitar jam 3 pagi, sebuah truk pikap bergerak perlahan dari Pizza Nulok menuju Nonthaburi, membawa seorang wanita berusia 65 tahun untuk proses kremasi. Truk itu menuju Wat Prat Prakong Tam, sebuah kuil Buddha di Nonthaburi, untuk kremasi yang dijadualkan keesokan harinya. Wanita itu telah lama bergelut dengan masalah kesihatan, termasuk kanser otak dan gangguan ingatan. Dia juga terlantar sakit selama 2 tahun dan tahap kesihatannya semakin merosot sejak itu. Sebelum kejadian, keluarganya menyatakan bahawa dia berhenti bernafas sejak hari Sabtu sebelumnya. Pihak kampung dan saudara mara mengisytiharkan dia meninggal dunia. Ketua kampung segera menandatangani dokumen yang diperlukan. Namun, dokumen tersebut bukanlah sijil kematian rasmi. Apa yang membuatkan keadaan lebih mendesak ialah mayat wanita itu dijanjikan dibawa ke Hospital Chulalongkorn untuk tujuan pendermaan organ. Keluarganya bimbang jika proses mengambil masa lama, risiko pembusukan akan menjejaskan organ yang ingin disumbangkan. Ahli keluarganya cuba mendapatkan sijil kematian rasmi, namun pihak hospital tidak dapat menerimanya kerana tiada doktor yang pernah mengesahkan kematiannya. Tanpa sijil kematian, hospital tidak boleh menerima tubuh itu, tetapi tanpa hospital mengesahkan, sijil kematian tidak boleh dikeluarkan. Disebabkan itu, ahli keluarganya mengambil keputusan untuk terus membawa mayat wanita itu ke sebuah kuil Buddha di Nonthaburi untuk proses kremasi. Sekitar jam 10 pagi, truk pikap itu tiba di kawasan krematorium. Petugas kuil sedang melakukan persiapan akhir. Kamera sudah dipasang dan aliran video siaran langsung pun bermula. Suasana ketika itu tenang tetapi formal. Ada ahli keluarga berdiri berhampiran sementara petugas kuil sibuk menyusun dokumen berkaitan kematian. Mereka sedang menerangkan kepada waris tentang keperluan sijil kematian sebelum upacara boleh dimulakan. Perbualan bersifat prosedural, tidak tergesa-gesa, cuma memastikan semuanya mengikut aturan undang-undang. Namun, ketika perbincangan berlangsung, bunyi ketukan perlahan datang dari arah keranda yang diletakkan di tengah ruang. Pada mulanya hampir semua orang terpinga-pinga, tidak pasti bunyi itu datang dari luar atau dari dalam. Tetapi selepas ketukan itu berulang, lebih jelas dan lebih konsisten, seluruh perhatian tertumpu ke arah keranda. Seorang petugas terus meminta keranda dibuka. Saat penutupnya diangkat, suasana penuh panik dan tidak percaya. Tubuh wanita itu bergerak. Kepalanya sedikit terangkat dan matanya terbuka seperti cuba memberi isyarat. Wanita itu masih hidup. Sami kuil segera menghentikan segala persiapan. Upacara dibatalkan serta-merta. Petugas yang lain memeriksa pernafasan dan tanda vital, kemudian terus menghubungi ambulans. Hasil pemeriksaan doktor mengesahkan dia mengalami hipogliksemia teruk yang menyebabkan pernafasan sangat perlahan, nadi terlalu lemah dan tidak sadarkan diri, sehingga kelihatan seperti benar-benar meninggal dunia. Ketua kampung kemudian mengeluarkan dokumen pengesahan kematian dan hanya bergantung pada maklumat yang diberi oleh keluarga bertentangan
dengan prosedur sebenar yang memerlukan penilaian doktor. Bayangkan jika pihak kuil tidak membuka keranda untuk pemeriksaan akhir sebelum proses pembakaran bermula, wanita itu kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya di dalam api kremasi tanpa sesiapa sedari. Samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge. Rakaman yang dirakam melalui kamera pemuka sebuah trailer memaparkan detik mencemaskan apabila seorang kanak-kanak berlari melintas jalan dan hampir dirempuh sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Insiden berlaku di sebuah jalan di Norway di mana peranti dashcam merakam saat yang hampir membawa maut itu. Video berkenaan memperlihatkan 5 orang kanak-kanak turun dari bas sekolah, kemudian seorang daripada mereka berlari menyeberang jalan tanpa menyedari kehadiran trailer yang bergerak laju dari arah bertentangan. Utfordringen med å få unge i arbeid er så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi alle er en del av, det er ekstremt viktig. Tindakan pantas pemandu trailer menekan brek kecemasan pada saat akhir berjaya menyelamatkan nyawa kanak-kanak itu. Insiden yang berlaku pada Jun 2017 itu kemudiannya tular dengan pantas dan disiarkan kepada umum oleh pemilik kamera pemuka sebagai peringatan tentang risiko melintas di kawasan lalu lintas yang sibuk. Tambahan pula, kawasan itu langsung tidak mempunyai tanda lintasan pejalan kaki yang bertanda, menjadikan pergerakan murid sekolah lebih berisiko ketika menyeberang jalan. Walaupun tiada sebarang kecederaan dilaporkan, insiden ini tetap menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa serta pengguna jalan raya. Susulan itu, pihak sekolah dan komuniti setempat mula menekankan kepentingan amalan keselamatan jalan raya, termasuk keperluan untuk mengajar murid melintas hanya di kawasan yang dibenarkan.